Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Fakhrul Razi, ahli jawatan kuasa tertinggi masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, serta hadirin jemaah dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. InsyaAllah hari ini kita lanjutkan perbahasan kita daripada kitab Tasawuf Bersyariat, hadis ke-8. Kalau ikutkan 2 minggu lepas kita dah baca, cuma tak habis perbahasan dia. Kita sambung daripada hadis ke-8 tentang hakikat. Hadis ke-7. Hadis ke-7 tentang ilham dan perkhabaran. Saya pun terlupa dekat mana muka surat dia terhenti hari tu. 78 muka surat 78. Terima kasih Tuan Haji. Okey, muka surat 78. Jadi qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ini famous, biasa kita baca surah ayat 1000 dinar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, iaitu dari sebarang keraguan dan kesamaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, apa kaitan ayat ini dengan perbahasan kita, iaitu ilham dan perkhabaran? Apabila seseorang Muslim, apabila seseorang mukmin itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya insya-Allah Allah akan bagi jalan keluar bagi dia sekiranya dia ada masalah, ada kesulitan, sekiranya dia ada apa-apa kesangsian dan kesamaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, sekiranya kita orang yang bertakwa, insya-Allah segala kesamaran, kesulitan ini kita akan dapat hadapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita dapat hadapi? Iaitu dengan ilham ataupun perkhabaran yang Allah akan bagi, ataupun bantuan yang Allah akan bagi melalui malaikat, melalui ilham daripada malaikat. Jadi kalau kita dah sebut sebelum ini bahawa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi terdahulu mereka menerima wahyu, jadi kita manusia biasa menerima ilham. Kita boleh terima ilham. Hatta nanti kita akan tengok perbahasan yang lebih lanjut bahawa haiwan pun menerima ilham seperti mana manusia, kita semua ini menerima ilham. Jadi nak hidup kita dilancarkan segala urusan, dipermudahkan segala urusan, maka kita kena jadi orang yang bertakwa. Menurut Imam Ali bin Abi Talib, apa itu takwa? Takwa adalah al-khawfu minal jalil, iaitu takwa ditakrifkan oleh Sayyidina Ali, yang pertama adalah mesti takut kepada Tuhan, mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah takwa. Okey. Kemudian wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita beramal dengan Al-Quran dan juga ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah.
InsyaAllah kita tergolonglah kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian disambung lagi, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan apa yang ada walaupun ianya sedikit. Maknanya kita ini tidak menjadi orang yang tamak. Manusia ni semakin dia dapat harta, dia takkan rasa cukup. Itu memang sifat manusia. Semakin dia dapat suatu kejayaan, dia rasa nak lagi. Dia tak akan ada satu paras had untuk meletakkan, aku dah rasa cukup lah, tak apa. Okey. Jadi orang yang merasakan apa yang ada dengan dia, sama ada dia miskin ke, dia kaya ke, kalau dia rasa cukup dengan apa yang dia miliki, insya-Allah ini termasuk juga dia adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya teringat seorang ada satu uncle lah saya panggil. Dia ni saya tak tahu, dia tak pernah ceritakan apa dia punya pekerjaan. Dia pernah datang di Maghribi dan saya bawa dia tour buat jalan-jalan pusing-pusing. Kan kita tanya dia, uncle ni kerja apa? Dia tak pernah cerita kerja dia apa. Umur dia muda lagi, 50, awal 50-an ke sebelum 50-an dia dah pencen. Saya tanya, uncle ni banyak duit, uncle kerja sendiri ke? Uncle kerja sendiri, dia kata. Uncle kerja apa? Dia tak jawab. Dia tak bagi tahu. Jadi kita tahulah dia ni memang orang yang jutawan. Jadi saya pun pernah pergi ke rumah dia, balik Malaysia saya pergi rumah dia, ziarah rumah dia dekat Putrajaya tu. Depan profesor, belakang doktor, kiri semua orang-orang kerajaan, orang-orang besar-besar. Dia kata dia orang biasa, tapi saya tak rasalah ada orang biasa. Jadi apa yang kita nak sampaikan sebenarnya adalah dia ini walaupun harta dia banyak, dia kata apa, dia pesan dekat saya nanti, dia panggil saya Ijan. Nanti Ijan kalau dah banyak duit, letak satu had, letak satu tanda, okey dah capai benda ni cukup. Kalau tidak kita akan lebih nak lagi, kita akan jadi orang yang tamak. Itu yang saya pegang nasihat dia sampai sekarang lah. Walaupun saya belum sampai lagi tahap jutawan ke, dah banyak duit ke, belum lagi. Tapi saya teringat kata-kata tu, saya kena pegang. Sebab apa, benda tu yang akan menjadi guideline kita, menjadi panduan kita untuk kikis sifat-sifat tamak. Sebab manusia memang sentiasa akan rasa tak cukup. Percayalah, kalaulah kita kata kalau aku dah umurku 50, aku dah dapat kereta idaman aku, cukuplah, aku dah tak nak apa-apa. Janganlah percaya dengan diri, tak akan berlaku ni. Dah dapat lagi rasa nak benda lain lagi. Jadi kita kena ada satu rasa tahap letakkan had. Dah sampai, cukup, hidup macam biasa. Jadi tuan-tuan dan puan mata Allah sekalian, wal qana'atu bil qalil, ini penting. Kita mesti rasa cukup dengan apa yang kita ada, bukan apa yang kita akan capai, tapi apa yang kita ada sekarang kita kena rasa cukup. Di samping kita usahalah untuk mendapatkan lebih, target kita tak ada masalah, tapi rasa cukup dengan apa yang kita ada, tidak mengeluh, tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Imam Ali ataupun Sayyidina Ali, wal isti'dadu liyaumir rahil, iaitu kita, antara ciri orang yang bertakwa adalah bersedia dengan hari akhirat. Jadi kita, orang Melayu kata apa, tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Cukup ke kita bekalan yang kita ada sekarang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Taala nanti bila kita dah meninggal? Kita tak tahu kita ni ahli syurga atau neraka. Selagi mana kita tak tahu kita ni ahli syurga atau ahli neraka, maka kita kena terus banyakkan amalan dan banyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Taala. Selagi kita tak rasa, tak tahu kita ni dekat syurga ke dekat neraka sekarang. Kalau dia rasa sekarang dia dah ada dekat syurga, cukuplah, tak apa. Dah rasa apalah, aku dah cukup kot, aku dah buat banyak amalan ni, aku rasa aku ni ahli syurga dah ni, dah boleh masuk syurga, tak payahlah solat. Tapi tak adalah kita kata macam tu kan. Tapi kita selagi tak tahu kita syurga ataupun kita dekat neraka, kita teruskan buat amalan. Jadi orang yang bertakwa itu
antara ciri dia yang disebutkan oleh Sayyidina Ali yang terakhir adalah dia mesti bersedia dengan hari akhirat. Maknanya perbanyakkan amalan kita kerana Allah untuk kita bawa di akhirat nanti. Ada juga orang dia banyak amalan tetapi di akhirat nanti dia jadi orang yang muflis pun ada juga. Kerana apa? Dia buat amalan, dia buat ibadah bukan kerana Allah, rugi tuan. Itu sebab kita kena belajar tasawuf. Tasawuf ni dia mengajak kita untuk kita untuk kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ada ganjaran di sisi Allah. Tapi kalau kita buat satu amalan ibadah tapi bukan kerana Allah, kerana manusia ataupun kerana terpaksa nak dipandang oleh orang, orang putih kata is nothing. Tak dapat apa-apa, rugi. Tu ramai orang-orang yang muflis di akhirat sebab apa? Sebab buat sesuatu itu bukan kerana Allah, kerana orang lain, atau bukan kerana Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita lah daripada sifat-sifat ataupun ibadah yang kita lakukan tu bukan kerana Allah. Semoga Allah lindungi. Kemudian firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan ingatlah Allah dengan keterangan ini, yakni mengajarkan kamu. Nampak tak? Ayat ini dia menyebut bertakwa kepada Allah, Allah yang akan ajar kepada kita. Jadi nak bertakwa tu seperti yang kita sebutkan empat tadilah, antara ciri-ciri dia. Takut kepada Allah, rasa cukup dengan apa yang ada, kemudian bersedia untuk hari akhirat, dan juga satu lagi saya lupa pula, saya sebut tadi lupa. Nanti boleh tengok balik video. Ada rakaman live kan. Jadi nak jadi orang bertakwa senang saja, tak susah. Ikut saja apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, insya-Allah kita jadilah orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa nanti wa yu'allimukumullah, Allah yang akan ajarkan ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui direct daripadanya. Ni istimewanya, sebab Allah sebut sini dalam Al-Quran, kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar. Ini yang dikata sebagai ilmu hakikat ataupun ilham. Hakikat ataupun ilham. Okey. Maka ilmu ini diperolehi oleh mereka yang menyucikan diri dan memelihara hati mereka dengan meninggalkan kemungkaran dan menunaikan perintahnya. Di ilmu hakikat ataupun ilham daripada Allah ini akan diperolehi oleh orang-orang yang menyucikan diri sahaja. Orang-orang yang menyucikan diri. Tapi tak mustahil juga kalau ada Allah nak bagi dekat orang-orang yang mungkin orang tu banyak buat dosa, tapi Allah nak bagi dia ilmu pun tak mustahil. Tak ada perkara yang mustahil. Tetapi Allah dah janji, Allah kata orang-orang yang menyucikan diri, Allah akan pelihara hati mereka, Allah akan bagi ilmu yang mereka tak tahu. Jadi kita ni kena saling banyak ingat mengingati, kena banyakkan ibadah kepada Allah SWT, banyakkan kita punya takwa kita kepada Allah. Jangan hanya ajak orang buat baik tapi kemungkaran kita tak suruh orang tu tinggalkan. Sebab tu orang Melayu kata susah nak buat baik ni, nak ajak orang buat baik senang, tetapi nak suruh orang tinggalkan kemungkaran tu sangat susah. Sebab apa? Kita kadang-kadang nak jaga hati orang, nak jaga hati kawan. Kalau orang tu buat kesalahan, kita takut. Kalau tegur, kalau aku bagi tahu benda yang dia buat ni salah, nanti dia tak nak kawan aku. Kalau aku tegur, nanti dia putus kawan dengan aku. Tak apalah, tak payah tegur lah. Jadi nak ajak orang meninggalkan kemungkaran tu adalah satu yang agak berat juga. Bukan yang bercakap kat depan ni pun sama juga, susah. Susah. Sebab apa? Sebab kita nak jaga hubungan dengan orang kan, dengan kawan kita terutamanya. Tapi kita kena buat juga, walau bagaimanapun tetap kena buat. Sebab ia adalah satu perintah wajib. Wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Suruhlah orang buat baik dan larang mereka daripada buat jahat. Kemudian
dengan demikian perkhabaran ilham dari Allah serta janjinya itu adalah benar. Berkata Asy-Syaukani, demikian juga Syihabuddin As-Surawardi telah mengharuskan berpegang kepada ilham berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Di ilham ini ada ke tidak tuan-tuan? Ada. Ilham ini ada dan ia wujud, dan dia telah dikuatkan dengan dalil-dalil daripada Al-Quran itu sendiri. Dan banyak-banyak ulama' dan banyak ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah terutamanya mengiktiraf bahawa ilham ini ada dan boleh dapat kepada manusia, bukan hanya kepada nabi yang diwahyukan itu saja, tidak. Ilham ini boleh dapat kepada manusia biasa, iaitu syarat dia mesti orang yang bertakwa. Dan disebut dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Jadi Maryam ini adalah ibu kepada Nabi Musa, dan kita tahu kisahnya bahawa Maryam ini dia tidak berkahwin, tetapi ditiupkan roh ke dalam rahimnya, maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa, minta maaf, tak salah sebut. Nabi Musa alaihissalam. Lahir Nabi Musa walaupun tanpa ada bapa, walaupun dituduh bahawa ibu Nabi Musa ini, si Maryam ini berzina dan sebagainya, tapi dia tak putus semangat. Dan ini salah satu bukti bila Maryam dapat sahaja Nabi Musa, lahir sahaja Nabi Musa, Allah SWT ilhamkan kepada dia untuk susukan anak ni, bayi ni. Dan firman-Nya lagi, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Yang pertama tadi, Tuhan Allah SWT bagi ilham kepada Nabi Musa, kepada Maryam. Kemudian Allah sebut lagi dalam Al-Quran, Tuhanmu memberi ilham kepada lebah. Binatang pun dapat juga ilham. Manusia dapat, binatang pun dapat, haiwan pun dapat. Bukti dia Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ilhamkan lebah untuk apa? Untuk cari madu di pokok-pokok. Jadi ilham ni, tengok lebah-lebah semua tu, semua ada ilham tu. Ada ilham. Kita ni belum tahu bila nak dapat ilham kan. Kemudian dua dalil ini menunjukkan ilham adalah sebahagian dari wahyu dan yang dizahirkan ke atas jiwa-jiwa yang suci dan tenang. Jadi ilham boleh dapat kepada manusia, dan dia adalah sebahagian daripada wahyu. Kalau Nabi dapat wahyu, manusia boleh dapat ilham. Haiwan pun boleh dapat ilham kan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati al-muhadditsina wal mukallimina wa inna Umara laminhum. Sesungguhnya dari umatku itu adanya para muhadditsun, yakni mereka yang diberi ilham, dan para mutakallimun yang diberikan firasat, dan sesungguhnya Umar sebahagian daripada mereka. Kalau kita tengok kalam hadis Nabi sebelum ini, pada pengajian yang lepas disebutkan kalaulah orang yang paling banyak diberi ilham selepas Nabi dapat wahyu, selepas Nabi tiada, nanti orang yang paling banyak diberi ilham adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Dan satu kata-kata yang famous ataupun masyhur berkenaan daripada Sayyidina Umar, dia sebut ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillah. Bertakwalah dengan firasat orang-orang mukmin, kerana orang mukmin ini mereka melihat sesuatu itu dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firasat-firasat ulama kita, kalaulah ulama itu kata mungkin nanti akan berlaku sekian-sekian, mungkin akan berlaku sekian-sekian pada masa akan datang. Jadi kita tak wajib percaya, tak wajib percaya, tapi kita kena berhati-hati, kena tengok kata-kata ulama tersebut. Itu yang sekarang ni banyak kita tengok dekat media sosial. Dekat media sosial dia kata
Kalau tengok benda-benda yang akan berlaku, kita tengok keadaan hari ini, isu semasa di antara Israel dengan Iran sekarang kan, benda ni dah disebut ke tidak tuan-tuan? Dah disebutkan dulu sebelum ini, iaitu oleh Ustaz Auni lagi. Dia dah kata dah akan berlaku satu hari ini. Sekarang ni kita nampak kan Israel dengan Iran bergaduh, tapi benda tu dah disebut lama lagi oleh Ustaz Auni. Maknanya dia buat perkajian, dan dia pun, pada saya lah, dia pun ada firasat-firasat dia. Firasat dia bukan firasat hanya main nombor ekor je, main teka-teka kan. Aku rasa firasat aku nombor yang akan keluar dia lagi ni kot. Bukan tu je itu bukan firasat dah, itu syaitan nama dia. Jadi tuan-tuan perempuan mata Allah sekalian, firasat orang mukmin, para asatiza, para alim ulama kita, ahli ibadah, kita kena jaga-jaga. Kalau dia kata sekian, maka kita kena lihat, kena berhati-hati. Sebab mereka melihat dengan cahaya daripada Allah. Tapi kalau saya yang bercakap, saya bagi firasat, tuan-tuan janganlah dengar. Saya bukan orang yang alim ulama ke tidak. Dia ada ahli ibadah ataupun orang-orang yang bertakwa, insya-Allah mereka ni ada firasat, ada firasat yang jauh lah. Saya teringat seorang syekh, kalau tuan-tuan perempuan kenal Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin. Beliau adalah pengasas kepada Yayasan As-Safa yang ada di Rembau, ada di KL, ada college, ada sekolah. Datuk Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin. Diceritakan sendiri oleh anak murid dia. Waktu tu di Langkawi, anak murid cerita kepada kami, waktu di Langkawi dia nak pergi candat cotong, candat sotong. Kemudian Syekh kata, kau jangan pergi tengah laut tu. Jadi anak murid dia ni tak dengar cakap, dia pergi juga. Bila sampai tengah laut, rupanya hujan selebat-lebatnya. Jadi ini salah satu firasat orang-orang yang bertakwa. Ini salah satu contoh yang saya boleh bagilah. Banyak lagi contoh-contoh lain kan. Mana tuan-tuan perempuan mata Allah sekalian mungkin ada pengalaman sendiri. Kemudian inna min ummatil muhaddisin, ni kita sebut tadi. Firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia dan dia yang menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Jadi manusia ini, Allah kurniakan ilham untuk, ada yang dapat ilham bawa kepada kejahatan, ada yang dapat ilham bawa kepada ketakwaan, bawa kepada kebaikan. Jadi ilham, kalau yang lebih tepatnya adalah, kalau kejahatan ni biasa macam kita dah sebut pada minggu lepas, nama dia bukan ilham, namanya adalah kalau bisikan syaitan, waswas atau wiswas nama dia. Kalau kita dapat satu ilham, tapi nak buat ilham tu adalah untuk buat kejahatan, ilham tu memandu kita untuk buat keburukan, itu nama dia waswas daripada syaitan. Ataupun nama dia boleh jadi hawajiz. Hawajiz ni adalah bisikan daripada nafsu kita. Dia ada dua. Kalau yang membawa kepada kejahatan, dia ada dua, sama ada daripada syaitan ataupun daripada nafsu. Nafsu ni macam mana tuan-tuan? Kalau syaitan tu makruf, kita tahu dia tu makhluk Allah juga, makhluk yang akan menyesatkan kita. Tapi lebih bahaya lagi daripada syaitan adalah nafsu. Nafsu sangat bahaya. Apa tu nafsu? Nafsu tu adalah jiwa ataupun diri. Jiwa ataupun diri. Ada pada siapa? Ada pada setiap diri manusia. Siapa? Kita sendirilah. Kita adalah nafsu. Dalam diri masing-masing semua ada nafsu. Nafsu ni sangat jahat. Dikisahkan bahawa nafsu ini pada satu ketika dia bertemu dengan Allah SWT. Kemudian Allah tanya, wahai nafsu, engkau itu siapa? Aku ini siapa? Di nafsu ni dia jawab, wahai Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Maka Allah campak dia dalam neraka selama 1000 tahun. Kemudian Allah bangkitkan semula. Dah selesai 1000 tahun, Allah bangkitkan semula, jumpa Allah.
Allah tanya lagi sekali, wahai nafsu, engkau siapa, aku siapa? Nafsu ni dia jawab benda yang sama, wahai Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Degil nafsu ni, Allah campak lagi masuk dalam neraka 1000 tahun. Kemudian kali ketiga Allah keluarkan daripada neraka. Allah tanya semula, nafsu engkau siapa, aku siapa? Jadi barulah ketika itu nafsu dia jawab, wahai Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhluk engkau. Barulah Allah tak azab dia. Tapi dia tetap akan kekal dalam neraka nanti, dan dia dah berjanji. Dia kata dekat Allah, dia nak berada dalam diri manusia. Dalam diri manusia. Jadi yang ada daripada diri kita ni, itu yang kita kena belajar tasawuf, tuan-tuan. Nafsu ni jahat. Kita belajar tasawuf, tujuan dia apa? Untuk kita kekang nafsu kita daripada buat perkara-perkara yang tak baik. Untuk kita lawan nafsu kita, kita lemahkan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang, daripada perkara-perkara yang mungkar. Itu tujuan kenapa kita kena belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu menyucikan diri. Tapi kitab ini dia tak bahas lebih lah. Kitab ini dia cuma bahaskan dalil-dalil yang ataupun bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bersumberkan daripada Al-Quran, daripada hadis, dan dia wajib dipelajari. Jadi kita sebutkan ni adalah baru pengenalan saja, tuan-tuan. Kita tak masuk lagi macam mana cara kita nak lawan nafsu. Tapi kalaulah saya mungkin ada part-part yang saya ingat, ataupun part-part yang kita boleh terangkan tentang macam mana cara lawan nafsu, kita akan sebutlah, insya-Allah. Itu kena buka kitab lain pula. Banyak kitab ni banyak sebenarnya. Kitab Imam Ghazali tulis dah banyak lah. Tuan-tuan boleh cari dan boleh baca je. Cuma kalau nak lebih baik lagi, kena ada panduan lah daripada guru-guru kita. Sebab apa, mereka ini orang yang antara yang terawal, para ulama kita antara orang yang terawal yang kenal nafsu itu macam mana, dan mereka tahu cara untuk melawan nafsu ni, untuk mengekang nafsu daripada kuasai diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, sedangkan pada ayat ini Allah Ta'ala menceritakan mengenai jiwa yang diberikan ilham. As-Suhrawardi berpandangan bahawa ilham hanya boleh digunakan oleh individu yang diilhamkan tersebut dan tidak terpakai ke atas selainnya. Seorang ulama nama dia As-Suhrawardi, dia mengatakan bahawa ilham ini dia bukan perkara yang wajib diimani oleh orang lain, tetapi dia boleh digunakan oleh orang yang mendapat ilham tu sendiri. Macam kita dah sebut sebelum ni, kalau andai kata saya Hamizan dapat ilham hari ni, saya tak boleh paksa tuan-tuan untuk dengar apa yang saya sebut, apa yang saya kata. Saya tak boleh paksa. Dia hanya terpakai untuk diri saya sahaja. Katakanlah saya cakap, hari ni jap lagi kalau keluar daripada masjid ni hujan lebat ni, jadi daripada hujan lebat tu baik kita tunggu dalam masjid. Jadi saya pula kata dekat tuan-tuan perempuan jangan keluar lagi hujan lebat ni. Jadi itu tak wajib bagi tuan-tuan perempuan untuk percaya cakap saya. Tuan-tuan boleh langgar, tak ada masalah. Jadi ilham macam tu, dia tidak wajib kepada orang lain, tapi kalau kita nak percaya boleh, tak ada masalah. Dia tak wajib dipercayai, tapi kalau nak percaya boleh. Jadi pandangan ini disokong oleh Sa'aduddin At-Tafzani di dalam beberapa penulisannya. Begitu juga pandangan jumhur ulama dan ahli tasawuf bahawa ianya bukan dalil dan hujah dalam hukum syarak, kerana ilham tidak terpelihara dari sebarang kesalahan, iaitu adamul ismah. Macam kita sebut tadilah bahawa ilham dia bukan dalil, tak ada siapa pun boleh paksa untuk orang lain percaya apa yang dia cakap, walaupun ilham tu adalah benda yang betul. Walaupun dia dapat mimpi sekian-sekian akan berlaku sekian-sekian, itu untuk diri dia sahaja. Dia tak wajib tak wajib nak paksa orang lain untuk dengar apa yang dia cakap. Itu adalah ilham. Jadi apa kaitan dia dengan tasawuf yang kita belajar ni dalam kitab ni?
Jadi terkaitannya adalah nak bagi tahu bahawa ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, mereka kebanyakannya banyak mendapat ilham. Banyak mendapat ilham daripada Allah melalui perantaraan malaikat. Ya. Ilham tu macam mana? Semua orang boleh dapat ilham. Kita pun boleh dapat ilham. Tapi ilham kita taraf yang biasalah, mungkin kejap ada ilham, kejap tak dapat ilham. Tapi orang-orang sufi, mereka istiqamah, mereka sentiasa dapat ilham. Itu syarat dia nak dapatkan ilham, mesti jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini kita asyik buat maksiat, ya, terutama diri saya lah, buat maksiat, lepas tu nak claim dapat ilham, nak claim kita nak ahli orang yang suci, hati yang bersih pun tak boleh juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kena sentiasa rasa rendah diri, rendah diri. Insya-Allah dengan rendah diri ini sebenarnya boleh menjadikan kita orang yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah. Yang merendah diri ni macam mana, tuan-tuan? Kita merasakan diri kita ini tidak ada apa-apa. Itu adalah takrif merendah diri, ataupun tawaduk dalam istilah agama kita dia panggil tawaduk. Tawaduk ini bukanlah hanya jalan tunduk, asyik jalan tunduk, tak cakap dengan orang, tak bergaul dengan orang. Bukan. Tawaduk ini adalah terletak pada hati kita. Maknanya bila orang bercakap, orang bagi pandangan, kita dengar. Jangan orang cakap, orang bagi pandangan, kita salah, engkau tak boleh ni. Ataupun dalam hati kita diam, tapi dalam hati kita, apa dah dia punya pandangan, tak boleh pakai langsung. Itu ciri-ciri tawaduk tak ada tu, tuan-tuan. Dan ciri-ciri tawaduk ini, kadang-kadang dia sampai ada orang boleh jadi wali kerana tawaduknya dia kepada Allah dan kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullah min qawli min amalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutub wa tadhakkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.